Sekarang ni kita nak pergi kepada Alexander the Great. Baru nak pukul 9 tak? Boleh lagi tak? Okey. Okey. Seolah-olah Cyrus Parsi, kalau Alexander ni dari Makedonia kan. Hari ni kita panggil apa? Greek ya? Greek boleh lah. Okey. Alexander 356 hingga 323 sebelum Masihi. Nak lagi detail, dia lahir 20 Julai 356 dan mangkat 10 Jun 323. Dia ada dua riwayat. Beza sikit ya, lagu ni je. Kalau ambil riwayat pertama, lahir 20 Julai 356, mangkat 10 Jun 323. Riwayat kedua, beza satu hari je. 21 Julai 356, mangkat 11 Jun 323. Okey. Sekarang tengok. Dia asal Makedonia, Alexander. Dia anak siapa Alexander ni? Alexander anak Raja Philip. Raja Philip II. Dia ni Alexander III dah. Gelaran dia. Alexander I orang lain, Alexander II orang lain, Alexander III dah. Jadi dia ni betul-betul jadi raja, jadi pemerintah, jadi komander perang waktu dia umur 20 tahun lagi, muda lagi. Tapi sejak kecil sampai umur 6 tahun dia belajar. Agak-agak dia belajar dengan apa? Siapa guru Alexander? Guru Alexander ialah Aristotle. Sebelum Aristotle, Plato. Sebelum Plato, Socrates kan? Okey, ni bukan guru dia, cuma nak cakap dia punya susunan tu. Socrates, Plato, ni Aristotle, tu guru dia. Dulu waktu dia habis belajar ketika umur 16 tahun, tok guru dia hantar dia ke hujung tempat dia belajar. Maksudnya nak balik kampung ni. Jadi tok guru dia tanya, benda pertama, Aristotle tanya Alexander, benda pertama yang kamu nak buat bila kamu sampai balik ke kampung halaman kamu, apa dia? Dia kata, aku teringin nak kahwin. Dia kata, aku teringin nak kahwin. Jadi tok guru dia Aristotle tanya, kalau kamu nak kahwin, ciri-ciri perempuan yang macam mana kamu nak jadikan sebagai isteri kamu? Nah, dia pun kata, kalau lagu ni aku tak biasalah sebab aku baru nak kahwin. Jadi apakah nasihat-nasihat tuan guru Aristotle kalau aku nak kahwin ni, nak cari orang perempuan jenis lagu mana? Aristotle kata, cuba tengok, belah kiri kamu tu ada hutan tebal. Dalam hutan tebal ni, kamu masuk dalam hutan ni, kamu cari satu pokok. Pilihan hanya sekali saja. Kamu cari satu pokok yang bila kamu tengok pokok ni, akar dia cantik, akar dia bagus, batang dia bagus, dahan dia bagus, ranting dia bagus, daun dia bagus, bunga dia bagus, kamu cabut. Tapi cabut tu sekali je. Jadi berhati-hatilah bila memilih. Hak pokok yang benar-benar kamu puas hati, kamu cabut, bawa keluar, tunjuk kat aku. Okey, dia pun start masuk lautan cari. Mula-mula tu, akar okey dah. Batang mula mengerutu. Lah ni, pergi lagi. Akar okey dah. Batang okey dah. Dahan tak cantik pula, masuk lagi. Sampai tengah-tengah tu, dia jumpa sebahagian besar 90% good dah.
Batang cantik, akar cantik, dahan cantik, daun rimbun, bunga cantik, tapi sayang satu je, bunga tu bau busuk. Bentuk bunga tu cantik, bau busuk. Dia pun kata kalau kopi depan lagi mungkin ada dah macam ni, lepas tu bunga pun bau sedap. Rupa-rupanya dia pi patah balik tak jumpa dah macam hak asal tadi. Dah sekali bila tak jumpa, pilih ala kadar je lah. Dah tu guru kata kena buat keluar juga satu pokok kan. Okey, buat keluar juga, tapi tak cantik mana lah. Aristotle tanya, pada pandangan kamu ni ke pokok terbaik bagi kamu? Tak. Sebenarnya aku dah jumpa hak terbaik tu. Satu benda je kurang, bunga tu bau busuk. Pasal apa kamu tak ambil? Aku takut bila aku pergi depan lagi ada bunga hak bau sedap. Tapi tak jumpa. Last sekali hak ni lah hak terbaik aku boleh. Dia kata lagu tu juga kalau kamu nak kahwin dan pilih perempuan untuk jadi isteri. Untuk kamu mendambakan dan mengharapkan isteri kamu komplit dan sempurna semua, sorry, tak ada dalam dunia. Tak ada dalam dunia. Paling kurang pun semua cantik, ketuk bau busuk lah. Kita kata bunga bau busuk. Tak ada orang perempuan cantik pun ketuk bau sedap tak. Kita kata ambil hak tu lah. Ketuk bau busuk. Maksudnya bila kamu dapat perempuan, di mana kelemahan dan kekurangan dia, kamu tampung. Mana kekurangan dan kelemahan dia, kamu baiki. Hak mana lebih dah, kamu sokong lah. Begitulah wanita, begitulah perempuan, macam pokok tadi. Hak mana kelemahan dia, kita tolong siram. Hak mana lemah dia, kita tolong baja. Hak mana lemah dia, kita tolong rawat. Kamu nak cari hak sempurna, memang kamu tak akan dapat. Dia pun faham. Jadi balik. Baik, bila sebut tentang Socrates, Plato dan Aristotle, ni zaman bila ni? Ni zaman tamadun apa ni? Tamadun Rom ke tamadun Yunani? Tamadun Yunani, baik. Tamadun Yunani, bila kita belajar kena faham. Ada Yunani kuno. Ada Yunani purba. Agak-agak kuno dengan purba ni, hak mana lagi awal? Kuno awal ke purba awal? Kuno ni 1600 hingga 1100 sebelum Masihi. Hak ni 800 hingga 500 sebelum Masihi. Okey. Agak-agak tiga orang ni duduk Yunani kuno ke Yunani purba? Yunani kuno ke Yunani purba? Kalau kata tiga orang ni duduk Yunani kuno, masuk tak dengan ni? Tak masuk terus tak? Takkan umur mereka beribu-ribu nak jumpa orang nak 300 mesti duduk bawah ni. Okey. Baik. Yunani kuno, Yunani purba adalah tempat yang sama. Cuma ramai orang tak faham hak sebenar. Yunani kuno asal adalah bangsa-bangsa Mykenaya. Ini bangsa awal yang menghuni tamadun Yunani kuno. Dulu Mykenaya ada seorang raja nama Agamemnon. Raja Agamemnon ada seorang adik lelaki nama Menelaus. Okey. Dulu di samping Mykenaya ada kerajaan bawah Mykenaya dipanggil Sparta. Di Sparta ni ada seorang perempuan cantik nama Helen. Jadi di kemudian hari Menelaus, adik kepada raja Mykenaya, kahwin dengan Helen. Okey. Automatik Helen jadi adik ipar Raja Agamemnon. Satu hari ada seorang daripada satu kerajaan, nama dia Putra Paris. Putra Paris ni jumpa dengan Helen di satu kawasan. Tengok tu jatuh cinta pandang pertama. Lalu mereka berkomplot. Helen nak mengkhianati Menelaus. Jadi Paris ni ajak Helen balik kepada kerajaan dia. Kerajaan tu ialah kerajaan Troy. Pernah tengok cerita Troy? Dulu memang mati-mati saya ingat Troy ni epik. Tapi hari ini memang ada bukti hujah dan kukuh kerajaan Troy benar-benar wujud. Dulu kita baca puisi Homer.
Homer ni penulis Yunani hak 700 sebelum Masihi. Antara dua karya dia hak hebat, Iliad dengan Odyssey. Okey. Iliad dengan Odyssey. Dalam puisi Iliad ni lah ada cerita tentang Troy. Jadi kita ingat dia tu epik. Jadi sebenarnya kerajaan Troy wujud. Jadi bila Helen dilarikan oleh Paris daripada kerajaan Troy, Agamemnon marahlah, adik ipar dia ni. Jadi berlakulah peperangan antara Mykenaya dengan Troy. Dan perang ni dinamakan Perang Trojan. Nah, ni Perang Trojan dalam sejarah ni. Dalam Perang Trojan, Mykenaya ni buat helah. Depa buat macam ni. Depa bawa kuda kayu. Kuda ni buat daripada kayu. Kuda kayu ni besar lah. Dan bawah ni ada tayar. 2-3 biji kuda kayu hak besar, ada tayar. Jadi depa duk tarik. Geng-geng Mykenaya masuk dalam medan perang, tarik kuda kayu. Bila Troy berdepan dengan Troy, mereka pura-pura kalah. Duk tarik-tarik tu, ting. Oi, lari-lari. Tinggalkan. Jadi geng Mykenaya tinggal. Jadi bergembiralah geng Troy. Sebab Mykenaya kalah bagi mereka. Lalu mereka pun tariklah kuda ni buat masuk dalam kota Troy. Rupa-rupanya dalam kuda kayu besar tu penuh tentera Mykenaya. Dalam kuda-kuda tu ada tentera dah. Bila masuk dalam kota, mereka pecahkan kuda kayu tu, serang Troy. Akhirnya Troy kalah. Bila Troy kalah, persoalan dia, Homer sebut dalam Iliad ni bukan semata-mata Troy 2. Bahkan Richard McLaren, tak ada kena-mengena dengan Honda McLaren, 1822 dia buat satu kajian di sebuah tempat nama Dardanel. Dardanel ni dia ada satu terusan kecil antara Laut Hitam dengan Laut Aegean. Di situlah dijumpai tapak kota Troy. Rupanya Troy ni ada 7 kerajaan. Maksudnya ada Troy 1, Troy 2 sampai kerajaan Troy yang ke-7. Jadi bagi pendapat Richard McLaren, Homer sebut tentang Iliad ni Troy yang kedua. Mari seorang lagi pula kata Troy yang terakhir, Troy yang ke-7. Kerajaan Troy sebelum ni hancur bukan sebab perang, tapi sebab gempa bumi. Dulu dia ada satu kota, mari gempa bumi, runtuh. Bina balik Troy kedua atas runtuhan tu. Mari gempa bumi, runtuh. Bina 3 sampai nombor 7, semua gempa bumi. Dan ada kata 9 Troy pun ada. Okey, nak bawa ni.